Sediakan esok adalah hari apa? Esok ada hari apa? Khamis. Khamis ke? Hari Ashura. Ashura, sorry. Nampak. Kami dah fikir. Okay. Bila kita dengar hari Ashura tu, apa aja bermain dalam fikiran kita orang? Hari Ashura. Bubur. Hamil mesti ada bubur. Puasa. Pada hari Ashura telah terjadinya satu peristiwa yang bagi kami sangat sedih dalam umat kita. Peristiwa yang sangat sedih dalam umat kita iaitu kematian siapa? Pada hari Ashura kita telah kehilangan Saidina Hussein radhiyallahu an, iaitu Imam Hussein. Betul juga. Cucu kepada Rasulullah. So kita tahu yang umat Islam pada zaman Saidina Ali banyak konflik yang terjadi. Salah satunya adalah perang Siffin dan perang Jamal. Perang Siffin dan perang Jamal. Ingat juga. So, siapa yang bergaduh tu? Ingat. Siapa yang bergaduh tu? Siapa tu? Tu adalah Saidina Ali, belah tu adalah Aisyah. So, kalau kita fikir benar, Saidina Ali belah tu versus geng Saidina Sayyidatina Aisyah, isteri kepada Rasulullah. So tapi kami bukan mau bincang siapa betul siapa salah. Bukan yang benar yang mau dibincangkan. Pendapat kami wallahualam. Bukan kita mau tuduh. So kita kena fahamlah bila kita bermain atau bila kita cakap kita sahabat, kita kena ada satu respect yang tinggi dengan Sida. Jasa Sida kepada Islam kita si mampu bayar. So bila kita cerita pasal isu-isu yang konflik ke Dato', kita last sekali kita tahu. Mudah-mudahan Allah merahmati Sida. So peperangan tu kita pun kadang-kadang faham juga gini boleh terjadi kan, kita tahu ada fitnah tok fitnah ya. Tapi last sekali tidak berperang sehingga kan Zubair alaihissalam ataupun Zubair alaihissalam pula. Zubair radhiyallahu anhu, siapa Zubair tu? Zubair tu adalah 10 orang yang terjamin syurga. Zubair radhiyallahu anhu mati syahid dalam perang tu. Sebenarnya si syahid lawan orang kafir, yang syahid lawan umat Islam kediri. So adalah konflik tu dan cakap siapa betul siapa salah kita wallahualam. Kita tahu. Okay. So kayak lekat Ali dibunuh, disambung ataupun khalifahnya diberi oleh Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan bila kita cerita lagi pasal Muawiyah bin Abi Sufyan, kita kena tahu juga yang Muawiyah pun sahabat. Bila kita tonton YouTube, kita tengok Muawiyah bin Abi Sufyan, banyak orang akan anuknya. Nyatuk gila kuasa dan sebagainya. Tapi bagi pendapat kami lah, bagi kami si wajar kita pada kedaya. Sebab Nyatuk adalah sahabat yang telah mengorbankan nyawanya untuk Islam. So apa-apa orang pada buruk bahasanya, bagi kami wallahualam, kita doakan yang terbaik tanya. So adalah konflik tentang Muawiyah untuk jadi khalifah. Tapi lekat Muawiyah, contohnya ada konflik dengan Hasan lah awalnya ada konflik dengan Hasan. So ada Hasan Hussein kan, Hasan tu adalah abang, Hussein adalah adik. So pada asalnya orang mau Hasan tu khalifah, ada orang Muawiyah khalifah. Tapi last Hasan pada apa? Hasan pada okey, kau mau gila, okey sibah, ambillah kau khalifah tu. Hasan si mau. So Muawiyah pun jadi khalifah. Sampailah yang meninggal, utuskan siapa? Utuskan anaknya ke diri Yazid bin Muawiyah untuk jadi khalifah yang seterusnya. Dan kalau ikutkan Zaid, okey, Yazid tu bukan sahabat. Zaid tu bukan sahabat. So memang kalau kita tengok sirah pun banyak orang memang padahal Tok si baguslah. Banyak bunuh tu, banyak tu. So banyak orang suka gila dengan Yazid tu. Tapi kini kita boleh tengok, kita boleh bacalah. So Yazid tu bukan pemerintah yang baguslah sebenarnya cerita, bukan pemerintah yang bagus. Jadi bila lekat kematian Hasan, Hussein tinggal. So bila Yazid naik kuasa, Hussein tu orang pun tengok balik Hussein. Tok Muawiyah dah meninggal. Bagus kau jadi khalifah. Kau suka kau. Siapa main orangnya? Main orangnya adalah penduduk Kufah. So Kufah tu terletak kat sini. Kufah tu terletak dekat senang cerita ni adalah Iraq. Kufah tu terletak kat Iraq. Okay. So orang Kufah tu, orang Iraq tu pada halangan hantar tanya Hussein si dah apa-apa pun. Tapi dia akan dengar ada orang moknya jadi khalifah, terutama daripada Iraq tu, si dah hantar surat kepada Hussein tu, orang mok kau jadi khalifah.
Sehingga kan dikatakan 40,000 orang Kufah tu sedia untuk berada di belakang berada di belakang Hussein untuk bila nyamuk untuk sokong jadi khalifah. So bila Hussein dengar cerita kata tu, tambah lagi Yazid adalah pemerintah nasib bagus. So ada orang mau sokong aku tu pun Hussein pun fikir okey jomlah kita cuba. Ya sebelum Hussein mau pergi mau Kufah mau join Syiah, dia hantar cousinnya dulu. Nama cousinnya adalah Muslim bin Aqil. Soalnya pun Muslim tu pergilah Kufah tadi. So bila dia pergi Kufah, betul lah yang nampak yang semua tu bersedia. Semua tu bersedia untuk berada di belakang Hussein. So dia pun tulis surat dengan ya Hussein tadi. Okay Hussein, jom pergi stok jom. Benar-benar sudah tu. So kita boleh bayangkan zaman dulu tidak pos laju kan, tidak email semua. So message tu memulakan masa untuk sampai ke Madinah tamiah. So mungkin seminggu 2 minggu. Tapi apa nak terjadi lekat dia hantar surat ya. Kantoi dengan pembesar-pembesar lah. Dan pembesar ya namanya adalah Ibnu Ziyad. Pembesar yang nak kantoi kan adalah Ibnu Ziyad. So kantoi tadi yang orang Kufah tu mempunyai satu revolusi dengan mengangkatkan Hussein tu tadi. Ibnu Ziyad tu diutuskan oleh Khalifah Yazid. Okay. So bila kantoi tadi apa yang Ziyad tu pula dengan Muslim ataupun pada asalnya bila ada kantoi tidak mau pula satu tentangan dengan Ibnu Ziyad tu. Muslim dengan geng-geng pada Syiah akan berada di belakang Hussein tu tadi. So Syiah berkumpul dekat depan kita panggil kalau kita depan Putrajaya kan ke parlimen menteri ya, so luar Syiah akan kumpul depannya. Seolah memberontak lah. Tapi macam gimana pada asalnya 40,000 orang Kufah tu sedia untuk berada di belakang Hussein. Secara tidak langsung sepatutnya berada di belakang Muslim juga lah. Muslim bin Aqil tu juga. So Muslim bin Aqil dibawa ya bersama dengan Hussein tu. Tapi daripada 40,000 orangnya, last 3,000 je sampai. 3,000 je yang mau kumpul tadi, yang mau memberontak. Okey, 3,000 orang kena banyak kan? Tapi lekat ya Ibnu Ziyad tu pula apa? Nya beri duit. Lebih kurang lah, lebih pendek ceritanya beri duit. Duit dah sebelah balik je. Kayak ada nak guna family-nya, suruh maknya atau bapaknya, suruh mbaknya nak balik. So dia guna kaedah kotor lah. Sehingga kapan daripada 3,000 ya, last tinggal 100. Daripada pagi Muslim tu tadi dengan geng tadi daripada 3,000, petangnya 70 orang je tinggal. Petang mau maghrib ya 70 orang tinggal. Habis je solat Isyak 10 orang je tinggal. Yang pada akan berada di belakang Hussein tadi daripada 30,000 orang, last ada 10 orang je di belakang Muslim tu tadi. So Muslim pun dah 10 orang tu, kita balik je lah, kita gumpul balik. Tapi on the way Muslim mau balik pergi ke kita panggil markas lah tadi, markas Syiah. On the way Muslim mau pergi markas Syiah, 10 orang tadi senyap-senyap keluar. Lari cacat. Depan. So Muslim bila dia tengok belakangnya kosong. Syiah lah. Dan Muslim tu kalau kita boleh macam kepadanya ada cousin kepada Hussein. So nya pun dikira ahli bait juga. So ahli bait tu bukan just keturunan Rasulullah, mengikut pendapat dia lah. Okay. So ahli bait, definisi ahli bait kami adalah siapa-siapa yang ada hubungan dengan Rasulullah. Contohnya macam Ja'far bin Abi Talib. Ja'far adalah uncle-nya. So dia pun ahli bait juga. So anak-anaknya pun ahli bait juga. Sama juga macam Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dan anak-anaknya pun ahli bait juga. Senang ceritanya Muslim tu pun ada hubungannya. Tapi dia orang Kufah tu si kisah pun apa jadinya tu. Last apa? Dah hanya seorang-seorang kan, yang seorang-seorang tinggal. Last kantoi. Jadi apa Ibnu Ziyad pula? Nya cari bangunan paling tinggi dekat Kufah tu. Nya tolak dia daripada atas. Hukuman Ibnu Ziyad tu kepada Muslim tu tadi.
So tapi sebelum Muslim tu ya dibunuh, dia sempat beri pesanan kepada sempat beri pesanan kepada Hussein. Sebab kan pesanan tadi perlukan masa nak sampai. Yang pada first pesanannya tadi adalah jom datang situ. Tapi dia beri pesanan kedua, boh balik jatuh pula aja. Apa? Poyo je jatuh, cacah aja. So suruh balik. Tapi yang macam kepada mesej si sampai. Jadi bila mesej pertama tadi, so Hussein dah gerak lah. Hussein dah gerak dah mau pergi Kufah tu tadi. Tapi bila dia sampai ke Kufah, so siapa yang mau pergi Kufah tadi? Hussein dengan keluarganya sekali, Ahlul Bait juga, dalam 70 orang. Dalam 70 orang pergi ke Kufah, mau pergi Kufah tadi. Si sempat sampai Kufah, sampailah kita panggil Karbala. Nama tempat tu adalah Karbala. Dari siap barulah saya dah tahu, waduh, hal Muslim telah, cousin kita telah dibunuh. Dan orang Kufah tu acah-acah je sebenarnya. 40,000 orang tadi semua pun simuk perjuangkan. So bila situasi kita tu, Hussein pun bincang baliklah dengan family-nya. Dan salah satunya adalah anak kepada Muslim tadi, anak kepada Muslim yang so anaknya. So bila dia dengar bapaknya kena bunuh, so antara pendapatnya adalah kita kena balas balik. Kita kena yalah yang telah bunuh bapa kita kena the revenge lah. Revenge. Dan pada masa sama Sidak pun fikir, mungkin orang Kufah tu simuk dengar sebabnya Muslim. Kalau Hussein pergi ke diri benar baru Sidak akan ikut. Faham kan? So Sidak fikir mungkin sebab Muslim bukan Hussein. So sebab ialah mungkin Sidak ikut. Tapi ni tahu kalau benar-benar Hussein depan mata Sidak, cucu Rasulullah tu barulah Sidak akan ikut. So ya apa yang Sidak fikir. So Sidak pun okay, kita go je. Kita teruskan pergi Kufah tu. Tapi ditahan oleh tentera Omar bin Sa'ad. Omar spesifik lagi adalah Omar bin Sa'id bin Waqqas. Omar bin Sa'id Waqqas tu telah dihantar oleh Ibn Ziyad tadi. Tenteranya seramai 40,000 tentera. Disuruh untuk halang tentera ataupun kumpulan Hussein tu yang kepada berapa? 70 orang je. So ada 70 versus 30,000. 70 versus 30. Dan siapa pihak tu? Tu adalah Ahlul Bait 70 orang. 30 tu adalah tentera umat Islam. Pada asalnya si orang Bani lah, pada asalnya si orang Bani. Sebab apa? Siapa Bani angkat pedang kepada cucu Rasulullah tu? Siapa? Tapi ada juga di antara 30,000 tu ada yang berani. Dan antaranya adalah namanya adalah Shimil. Mungkin Shimil. Mungkin salah ejaan lah. So Shimil tu silakan semua orang si berani yang mau angkat pedang, Sidak Tok lah yang mula dulu serang. Dan siapa Sidak serang bukan dia Hussein tapi keluarga sekali. Keluarga Ahlul Bait tidak semua serang sekali. So semua yang dibunuh. Sampailah last kali Hussein tinggal. Dan apa yang Sidak pula macam kita pada tadi lah. Sidak bukan je sebunuh biasa-biasa aja. Sidak sampai satu tahap Sidak penggal kepala cucu Rasulullah tu. So lekatnya kepala ayah pula apa? Kepala ayah tadi diberi balik dengan Ibn Ziyad, governor tadi. So apa governor pula yang cucuk-cucuk mulutnya. Cucuk-cucuk muka. Cucuk Rasulullah. So santuk terjadi pada 10 Muharram. Hari Ashura, kematian cucu Rasulullah, Ahlul Bait yang kita sayangi lah. So bila kita tengok balik sirah kedaya, memang banyak lah bila kita tengok sirah, memang banyak pendapat lah. Tapi yang kita tahu, okay, cucu Rasulullah meninggal. Cucu Rasulullah meninggal. Dan siapa yang bunuh? Adalah dalam kalangan umat Islam Kedilau. Dan yang acah-acah pada yang sanggup orang Kufah tadi, yang 4,000 yang acah-acah, belakang Hussein, macam kepada Kabalah ya, di luar Kufah je. Di luar Kufah, memang si boleh nampak. Tapi si dah belah apa pun. Nampak 70 lawan 3,000 tentera, si duduk kat Kufah Nangga.
Kena dengan bola So sebab ya lah, antara sebabnya kalau kita tahu Syiah tu ni ada pukul tahu kita nak video pukul So salah satu sebabnya dikatakan sebabnya adalah sidak rasa bersalah pada peristiwa sidak rasa bersalah, so sidak si pun apa-apa untuk pertahankan Hussein. So sidak pukul lah. So ya salah satu pendapat lah, satu pendapat yang kita boleh ambil iktibar ataupun untuk pengetahuan kita apa yang terjadi pada hari Ashura. Tidak kaitan pun dengan puasa Ashura ya, tapi ialah just segala bagi ambilnya satu kisah yang kita jarang dengar. Kami pun baru dengar aja. Kami baru dengar kisah tu terlepas ke apa. Selama tu memang Sino pernah cerita. So nama peperangannya adalah peperangan Karbalah. Kalau kita mau tahu lebih lah, Karbalah. Peperangan Karbalah di mana kematian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang konflik yang kita hadapi kini, yang tu, umat yang kita selalu pada untuk semua agenda Yahudi, untuk semua agenda Barat semua, memang betul, kadang-kadang memang betul pun, tapi kadang-kadang konfliknya datang daripada diri kita aja sebenarnya, daripada umat kita sendiri.